kediri di pohon nangka, anak bayan hinggap di dahan. Lafaz bismillah membuka kata, gelanggang syarahan saya mulakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalung apresiasi buat pengerusi majlis, kombinasi kehakiman yang berintegriti, penjaga masa yang setia dengan waktunya, guru-guru serta hadirin dan hadirat yang saya kasihi sekalian. Berdirinya saya di sini adalah untuk menyampaikan sebuah syarahan yang bertajuk Arak Punca Segala Kerosakan dan Kehancuran Ummah. Sebelum saya meneruskan bicara, izinkan saya mendefinisikan tajuk syarahan ini. Arak atau al-khamar dalam bahasa Arab menurut Kamus Dewan edisi keempat adalah sejenis minuman yang mengandungi alkohol dan memabukkan. Manakala menurut Ibnu Manzur, arak bererti campuran. Dalam arti kata lain, arak merupakan setiap minuman yang memabukkan kerana ianya menutup akal atau menghilangkan kewarasan fikiran. Manakala menurut jumhur ulama telah disepakati oleh para fuqaha, semua yang memabukkan hukumnya adalah haram. Sabda Nabi SAW yang bermaksud, hendaklah kamu menjauhi arak, sesungguhnya arak kunci segala kejahatan. Hadis riwayat Al-Hakim. Manakala dalam surah Al-Maidah ayat ke-90, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amalis syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Allah Subhanahu Wa Taala menggambarkan khamar sebagai al-rij, iaitu kotoran atau najis yang termasuk dalam perbuatan syaitan dan pencetus pemusnahan dan benci membenci. Dalil tersebut telah menggambarkan di benak pemikiran kita, arak merupakan punca segala kerosakan dan punca ummah menjadi pincang dan hancur. Manakala dari sudut maqasid syariah, arak sangat berpotensi untuk merosakkan beberapa elemen yang menjadi keharmonian syariah. Apabila manusia hilang kewarasan akal, pelbagai kesan buruk akan timbul. Daripada hanya kesan terhadap penjagaan akal, kemudaratan arak menular kepada aspek penjagaan agama, keturunan, jiwa dan harta. Hadirin dan hadirat yang dihormati, arak punca segala kerosakan dan kehancuran ummah dilihat dalam pelbagai aspek. Dari sudut kesihatan, semua doktor pakar dan kajian tersohor menyatakan arak membawa kesan sampingan berbahaya kepada tubuh badan. Menurut Dr. Adi Hashman di dalam bukunya Mengapa Rasulullah SAW Tidak Pernah Sakit, turut menyelitkan kesan minum arak mencederakan sistem hormon yang mengakibatkan keadaan hipogliksemia, simptom paras gula dalam darah rendah dan merosakkan organ penghadaman termasuk hati. Statistik juga menunjukkan arak merupakan punca utama lebih 200 jenis penyakit kanser, kerosakan janin dan sebagainya. Dari sudut keselamatan, arak juga boleh membahayakan dan menyumbang nahas kemalangan. Data menunjukkan 60% punca kecederaan akibat kebakaran dan pembunuhan adalah disebabkan oleh arak. Manakala 40% merupakan punca nahas jalan raya. Insiden kemalangan maut akibat pemandu mabuk semakin hari semakin meningkat, merupakan bukti-bukti kecil tetapi nyata betapa benarnya arak merosakkan dan menghancurkan ummah. Menurut statistik PDRM, bagi tempoh 2014 sehingga 2018, sebanyak 637 kematian berpunca kemalangan mengakibatkan pemandu mabuk. Statistik ini diterjemahkan apabila seorang pekerja Majlis Bandaraya Pulau Pinang MBPP maut selepas dirempuh pemandu wanita warga Cina yang memandu di bawah pengaruh alkohol berhampiran lampu isyarat Simpang 4 Jalan Datuk Keramat, Georgetown pada 25 Oktober 2019. Hadirin yang saya muliakan, melihat dari perspektif sosial, arak membawa pelbagai jenis masalah seperti kerosakan akhlak remaja, perjudian
pembuangan bayi, dan lebih berat, keganasan rumah tangga. Antara kesan bermasalahan ini, keharmonian rumah tangga dan pembesaran psikologi anak-anak terjejas. Lebih menyulitkan lagi, Arab memudahkan musuh-musuh Islam menghancurkan generasi muda tanpa bersusah payah. Nah, inilah yang dinamakan kena luluh kandang kering, yang bermaksud mendapat kesusahan tidak pada tempatnya. Hadirin yang budiman, izinkan saya meneruskan bicara. Dalam membangkitkan apresiasi pemikiran dan konteks yang terbatas, cadangan menangani masalah arak saya rungkaikan seperti berikut. Pertama, perlu patuhi ajaran agama. Agama Islam merupakan agama yang paling sempurna yang dapat mendidik umatnya menuju kesejahteraan hidup. Dengan meyakini larangan dan tegahan dari mendekati arak, hikmah yang baik pasti digenggam. Kedua, ummah perlu melibatkan diri dengan aktiviti sosial yang berfaedah. Ketiga, berkomunikasi berkesan bersama keluarga dapat membincangkan sebarang masalah. Manakala keempat, pihak pemerintah perlu bertindak lebih serius dalam menguatkuasakan undang-undang, terutama sekali permanduan dalam keadaan mabuk. Bahkan membenarkan arak diminum di khalayak ramai hendaklah ditegah sama sekali, kerana ia bertentangan dengan semangat Islam sebagai agama persekutuan. Para hadirin bestari yang saya kasihi, kesimpulannya, arak bukan saja ditegah dan diharamkan dalam Islam, malah agama lain juga jelas menegahnya. Arak boleh menghilangkan maslahah atau unsur kebaikan dalam kehidupan manusia. Benarlah seperti kata pepatah, mengembalikan manikam ke dalam cembulnya. Akhir kalam, izinkan saya melafazkan sebuah pantun. Madah diungkap, santun bitara. Pantun dilantun, mengusik hati. Salah dan silap tutur bicara. Pohon diampun, seikhlas hati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.